Sebelum ni kita belajar, mula-mula kita belajar kalau kita katakan saya ada y equals to x to the power of 3, contoh kan. Jadi bila kita differentiate, kita akan dapat apa? Kalau kita differentiate ni SAM 1, ataunya kita dapat 3x square. ya, 3x square. Kan? Kemudian kalau kita ingat balik, kalau kita belajar integration, kan? Kalau kita belajar integration 3x squared, kan? Nanti kita akan tengok detail lah bagaimana kita nak integrate. Sebenarnya integration ni kuasa dia akan bertambah 1. Nombor yang ada ni tak terlibat. Oh ni salah. Okey, nombor yang ada ni tak terlibat. Kita hanya integrate untuk x saja. Tetapi x tu akan bertambah 1 bahagi dengan kuasa yang baru. Ini masa belajar di sekolah lah. Kan? Jadi kita nampak daripada sini tadi x kuasa 3, kita differentiate. Kita akan dapat 3x kuasa 2. Kan? Tetapi kalau saya ambil daripada sebelah kanan ni semua ni saya integrate, patah balik ke belakang. Patah balik ke belakang, integrate. Maka kita akan dapat balik benda yang sama. Kan? Ini sebenarnya saya akan dapat x kuasa 3 tambah c. Apa tak? Dia akan patah balik ke belakang kan? Itu yang bila kita tengok nota muka surat yang pertama tu, dia cerita antiderivative dan derivative. Okay? Maksud dia yang sebelah kanan ni, ini maksud dia ini adalah derivative. Kan? Hasil ni. Ini maksud dia, ini adalah derivative. Ini istilah dia. Ini adalah derivative. Okey, yang ini kita panggil antiderivative. Istilah dia lah, antiderivative. Maksud dia kalau kita daripada kiri pergi ke kanan, itu maksudnya kita differentiate kan. Itu istilah dia derivative. Tapi kalau daripada kanan patah balik ke kiri, dia akan dapat benda yang sama juga. Dia panggil antiderivative. Antiderivative ni dia panggil integration, nama dia. Okay? Integration ataupun antiderivative. Maksud dia, kalau kita bermula daripada differentiation, dapat hasil sebelah kanan. Kemudian daripada kanan, bila kita integrate, dapat balik yang asal. Okay? Maksud dia, integration dengan differentiation ni, dia ada kaitan. Okay? Itu dia punya yang awal-awal tu lah. Okey, kita tengok. Kalau kita tengok muka surat 1 tu, yang bahagian bawah tu, basic rule of integration. Itu dia ada banyak lah peraturannya. Okay? Itu dalam bentuk general lah. General form. Okay? Tapi sebenarnya saya ringkaskan je. Nanti kamu baca nota tu. Saya fokuskan yang penting je. Okey, untuk integration, ni saya ambil contoh terus. Okey, kalau kita nak buat integration, dia mesti melibatkan dua step, dua langkah. Okey, dua langkah. Yang pertama, kuasa akan bertambah 1. Itu step yang pertama. Step yang kedua, ni saya tulis dulu. Kuasa akan bertambah 1. Kemudian step yang kedua, kita akan bahagi dengan kuasa yang baru. Maka itulah jawapan integration. Okey, maknanya ingat, bila nak buat integration ni, dia ada dua step. Yang pertama, kuasa akan bertambah 1. Ini step pertama. Step yang kedua, bahagi dengan kuasa yang baru. Okey? Itu secara umum dia. Jadi bila nak buat integration tu, kita hanya fokuskan kepada x je. Okay? Kuasa akan bertambah 1. Jadi kalau katakan kita terlupa kan, confuse dengan differentiation. Yang ni kan macam bentuk S ni. S ni ibarat macam sum. Sum tu maksud dia tambah. Jadi maksud dia kuasa akan bertambah 1 dan bahagi dengan kuasa yang baru. Dua step je. Itu yang pertama lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, katakan bila kita integrate ada nombor, katakan saya ada 3x kuasa 10. Ada nombor sebelah dia. So macam saya bagi contoh tadi lah.
Kalau ada nombor sebelah, sebenarnya nombor sebelah tu tak terlibat dalam integration. Kita hanya fokuskan kepada ni, yang X ni. Fokuskan kepada X je. Maka kita guna peraturan yang di atas. Kita akan ambil kuasa yang baru 11, selepas kita tambah 1 dan bahagi dengan kuasa yang baru. Maka itulah kita punya jawapan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kadang-kadang kita akan jumpa integration nombor saja. Nombor saja. Yang tadi ada X sebelah dia kan. Bila kita nampak nombor saja, maka jawapan dia adalah 3X tambah C. Maksudnya nombor ni kekal. Disebabkan tak ada pun X ni asal ni, maka bila kita integrate muncullah X. Okay, itu peraturan yang ketiga. Maksudnya kalau nampaknya nombor, terus salin je nombor tu tapi letak X di sebelah untuk jawapan hari. Kemudian kalau kita tengok integration dengan D je kita jumpa. Integration of dx. Integration of dx. Integration dengan differentiation ini tak boleh jumpa. Bila jumpa je hilang. Maka yang tinggal tu adalah X. Okay? Jadi kalau kita jumpa nanti integrate of ds, maka jawapan dia S tambah C. Integrate of dv, maka kita dapat apa? Kalau integrate of dv, V tambah C. Ya, V tambah C. Maksudnya integration dengan differentiation ni tak jumpa. Kalau jumpa dia akan hilang. Dia macam exponent dengan log lah. Dia tak jumpa. Okay? Jadi nanti masa kita nak buat integration, yang ini kita akan jumpa lah. Betul bentuk ni. So kamu kena ingat lah. Okay, kita tengok contoh Tengok contoh. Okay, saya terus contoh yang kedua. Nota kuliah tu, contoh yang kedua. Okay, biasanya dalam exam tu dia akan buat macam tu lah. Bercampur-campur. 2x squared minus 1 over x squared plus x respect to x. Okay. Yang pertama, bila kita nak buat integration, pastikan semua sebutan tu dalam bentuk x kuasa berapa. Macam ni lah. Untuk yang ni mesti tukar ni. Mesti tukar. Sebab kita tak boleh biarkan dalam bentuk 1 per. Dia mesti dalam bentuk, semua dalam bentuk indeks. So yang pertama ni kekal. Yang ini akan jadi x kuasa berapa? 32. Ya, kita ubah dengan cara tambah je negatif. Itu step yang pertama. Maksudnya, pastikan semua sebutan ni mesti dalam bentuk x kuasa berapa. Okay? Lepas tu kita guna peraturan yang tadi. Nombor tak terlibat. Maka x ni akan bertambah kuasa dia. Dia akan jadi kuasa 3 per 3. Okay? Yang ini akan jadi kuasa berapa? Selepas kita tambah tu. Akan jadi negatif 1. Sebab tolak 2 tambah 1. Kan? Bahagi dengan kuasa yang baru. Selesai. Kalau yang kita tak nampak ni kuasa berapa ni? Ni kuasa berapa ni? 1. Jadi kuasa akan bertambah 1. Maka akan jadi kuasa 2 per 2. Dan jangan lupa tambah C. Okay? Tambah C ni kena ada kalau integration ni tak ada nombor. Okay? Kemudian, ingat kalau kamu buat macam ni kalau dalam exam ni, step ini satu markah. Dan kalau kamu berhenti di sini, baru 2 markah. Markah jawapan tak dapat lagi ni. Okay? So, jawapan akhir dia, pastikan tulis balik jawapan dia. Tambah, ni selalunya kekalkan 1 per x, tambah x kuasa 2 per 2, tambah C. Bila kamu tulis yang ni, baru dapat 1 markah lagi. Okay? So hati-hati, jangan berhenti di sini terus tinggalkan dia sebagai jawapan. Pastikan mesti habis dan mesti ada bersamanya tambah C. Kalau tak ada tambah C ni, kita akan bagi markah penuh. Tetapi kita akan tolak markah balik. Kerja kurang sempurna, tolak 1. Ibarat jawapan ni tak ada markah. So pastikan mesti ada tambah C. Dia ibarat tambah C ni macam ni lah. Patutnya kamu ada nombor 3.1489. Contoh. Tiba-tiba kamu buat jawapan 3.
Salah. Kan? Ibarat dia macam tu, sepatutnya dia mesti ada 3 perpuluhan berapa. Sama macam ni lah. Mesti ada tambah C. Kalau tak ada tambah C ni, kita punya jawapan tu tak tepat. Okay? Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Okey, sama juga kita ada square root of x plus 2 over cube root of x plus 2 respect to x. Okey. Okey, sama ya. Bila kita nak buat integration, step yang pertama pastikan semua dalam bentuk indeks. Kalau yang ni x kuasa berapa ni? 1/2. Ya, betul. 1/2. Okey, ini nombor 2 ni kekal. Kalau yang ni pula, x kuasa berapa ni? 3. Sudah. 3/2, 2/3. Negatif 1/3. Jadi ada 3. Negatif 1/3. Negatif ni sebab sibuk naik atas. Jadi kalau terlupa, kamu tengok yang ni. Okey, kalau kita jumpa square root maksud dia x kuasa setengah. Kalau square root. Kalau kita jumpa katakan x kuasa 2, di luar ni 3. So ini akan jadi apa? 3/2 ke 2/3? Kita baca dalam dulu. Baru kita baca luar. So 2/3. Yang ni sebenarnya 1/2. Ni square root. Okay. So ingat kita baca dalam dulu. Ni maknanya tak ada ni, satu lagi ni. 1/3. Tu 1/3 tu. Okey, tambah dengan integrate 2 dapat apa? Tengok balik nota saya tadi. Kalau nombor saja, maka mesti ada 2x tambah je x sebelah dia. Tengok balik nota yang saya bagi dia yang 4 ni. Okey. Ini biar betul ni. Okey, seri. Terlebih semangat. Belum integrate. Ini baru layan perasaan je ni. Sekejap so terlebih semangat. Okey, lagi. Okey, barulah kita integrate. Integrate apa jadi? Kuasa yang baru tambah 1. 3/2. Sepatutnya saya akan bahagi dengan 3/2. Kan sepatutnya 3/2. Kalau kita nak mudah, kita letak 3/2. Saya pinjam ni 3/2. Kita buat terus. Okey, tambah dengan 2. Tambah 1 daripada nanti 1/3. 2/3. Sepatutnya saya akan bagi lagi dengan 2/3. Tapi saya pinjam ni 2/3. Senang, kita buat terus. Kan banyak sangat tingkat, mabuk pula. Okey, tambah dengan integrate 2 tadi apa? 2x dan jangan lupa tambah c. Okey. Yang ini kalau dari segi markah ni, kamu buat je ni. Ni belum integrate ke ni? Pastikan semua dalam bentuk indeks, 1 markah. Kemudian kita integrate. Kalau berhenti di sini, ni baru 2 markah ni. Okey. So jawapan lagi tu susun balik 2/3 x 3/2 tambah dengan 3x 2/3. Okey, tambah 2x tambah c. Barulah dapat markah jawapan. Okey, jadi kalau berhenti pada step yang kedua ni, baru dapat 2 markah. Okey, so macam tu lah. Jadi yang paling penting, semua ni sebelum kita integrate, pastikan dalam bentuk indeks. Okey, lepas tu gunakan peraturan yang saya bagi tahu tadi. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, setakat ni ada apa nak tanya? Okey tak ni? Okey, bagus. Okey, sir. Tak faham terus tanya je. Kita tengok. Ya, okey. Kemudian 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 1 per punca x dx. Okey, ini contoh lain. Okey, untuk yang ni dalam integration dia tak boleh kita integrate atas dapat jawapan. Lepas tu per integrate yang di bawah.
Dia tak boleh buat macam tu. Dia kalau nak integrate, dia mesti ada semua berada di atas. Okay. Jadi kalau untuk kat situ, kamu ingat balik, kalau kita berada di sini, A tambah B per C, maka C tu dia berkongsi. Maksudnya kita boleh pecahkan ni. Maksudnya setiap sebutan mesti perkan dengan punca X ni. Okay, jadi saya boleh tulis balik. Sama dengan, okay. Kita akan pecah ni. 3X kuasa 2 per punca X. Katakan punca ni saya letak setengah lah. Supaya kita nampak. Tolak 2X per X kuasa setengah. Tolak tambah 1 per X kuasa setengah. Dah, betul kan? Kemudian, itu step kita yang pertama. Step kita yang seterusnya, pastikan semua dalam bentuk indeks. Okey, kalau bahagi, apa jadi pada indeks? Tambah ke tolak? Tolak. 2 tolak setengah. 2 tolak setengah apa? 3/2. Yes, 3/2. Okey, yang ini pun sama juga. X kuasa 1 tolak setengah. Jadi akan jadi apa? 1/2. Sebab 1 tolak setengah. Okey, yang ni kita hanya bawa naik ke atas je. Kuasa? Sebab apa ni? 1/2. Yes. Daripada bawah kita bawa naik ke atas. Okey, selesai. Lepas itu barulah kita integrate. Okey, ingat integration ni 3 ni tak terlibat salin. Maka kuasa akan bertambah 1. Tambah 1 daripada kuasa. Dapat berapa? 5/2. Yes, 5/2. Dan jangan lupa kita kena bagi 5/2. Biasakan buat macam ni terus. Tolak. Tambah 1 daripada kuasa. 3/2. Yes, 3/2 bagi 3/2. Saya buat terbalik. Patutnya per bawah ni. Okey, tambah 1 daripada kuasa. 1/2. 1/2 bagi dengan 1/2. Terus kita buat macam tu. Okey, kemudian jangan biarkan jawapan macam tu. Ringkaskan. Dapatlah 6/5. Okey, tolak 4. Ini untuk jawapan akhir ni. Pastikan tulis macam ni. Tambah 2X kuasa setengah. Ataupun nak buat 2 square root of X. Boleh? Mana-mana pun boleh. Okey, paling kurang buat dalam bentuk indeks. Okey, setakat ni okey tak? Faham? Faham. Okey, bagus. Bagus. Macam tu lah. Okay. Jadi sebenarnya kalau ikutkan nota tu, basic rule of integration, dia dalam bentuk general form. Okay. Kalau faham yang tu baguslah. Tapi kalau tak faham, kamu refer balik nota yang sebagini lah. So bila nak buat integration, ingat ni 1, 2, 3, 4. Okay. Kita teruskan contoh yang ketiga. Okay, contoh yang ketiga. Okey, untuk contoh yang ketiga ni, kita tengok ada kurungan kuasa 2. Okey, saya ringkaskan. Kita merujuk kepada nota ini. Okey, katakan saya ada integration of 5 minus 3x to the power of 10. Contoh. Okey, ni kamu ingat je nota ni. Okey, yang pertama, saya bayangkan kalau katakan kita ada x kuasa 10. Apa jadi kalau x kuasa 10? Dia akan jadi X kuasa apa? Kalau integration kuasa 11 bahagi dengan 11. Tu kalau saya bayangkan X. Sedangkan sebenarnya dia bukan X. Okey. Jadi kita bayangkan dulu yang pertama X kuasa 10. Dapatlah jawapan. Kuasa 11 per 11. Okey. Untuk jawapan akhir, kamu tambah sikitlah step dia ni. Untuk jawapan akhir, kamu nampak je kurungan ni. Kamu differentiate. Itu kaedah dia. Walaupun kita tengah buat integration, tapi kaedah dia. Ni, kamu fokuskan kepada dalam kurungan aja. Kamu differentiate. Dapat berapa ni? Differentiate ni dapat negatif? Yes. Itu je tambahan dia.
Kemudian yang lain itulah jawapan dia, tambah C. Jadi walaupun kita nampak ada kurungan kuasa 10, tak payahlah kita expand. Gunakan binomial expansion. Okay, tak payah. Kita ambil je kuasa kurungan tu akan bertambah 1. Bahagi dengan kuasa yang baru. Tetapi ada tambah sikit. Differentiate in bracket. Okay. Jadi untuk contoh yang ketiga ni, kita gunakan peraturan tu je. Tak payah nak canggih-canggih sangat. Okay. Kita tengok contoh yang pertama. Integration of in bracket 2x minus 1 all squared respect to x. Okay. Maka yang ni apa jawapan dia? Kurungan kuasa berapa ni? Kurungan kuasa berapa? 3 per dengan kuasa yang baru. Tetapi tambahannya berapa? Darab? Yes. 2 ni datang daripada mana? Differentiate. Differentiate. Bukan datang daripada langit. Ya, differentiate daripada sini. Tambah C. Tetapi jangan lupa ringkaskan jawapan. Yes, selesai. Tak pasal-pasal 2 markah. Ini kaedah. Yang ni jawapan. Baru nak semangat dah dapat 2 markah. Kan macam tu kan senang kan dalam exam tu. Okey, hanya berapa saat saja. Okey, kita tengok contoh B pula. Okey, contoh B ni macam senang je. Saya rekaskan lagi. Kita terus contoh C lah. C. Contoh C. Integration of 4 square root of 2 minus 5x respect to x. Okey. So, ingat kan, kita kalau nak integrate, yang pertama, pastikan mesti dalam bentuk indeks. Yang ni akan jadi kuasa berapa ni? Kuasa berapa? Square 1/2. Ingat bila kita nak buat integration, inilah step yang pertama. Pastikan mesti dalam bentuk kuasa. Okey, lepas tu kita integrate. Nampak ada nombor. Nombor ni tak terlibat. Salin je. Kemudian kuasa akan bertambah 1. Kita akan dapat berapa ni? 3/2. Yes, 3/2. Setengah tambah 1, 3/2. 3/2. 3 katanya letak bawah ni. Letak atas. Tetapi dia mesti ada tambahan. Apa tambahan dia? -5. Yes, sebab tambahan dia differentiate in bracket ni. Abaikan kuasa. Okey, itu kita punya kaedah lah. Jadi kalau kamu berhenti di sini, kamu akan dapat ni 1 markah, integrate 1 markah. Maka jawapan tak dapat lagi. Kamu kena teruskan lagi. Ringkaskan. Ambil semua nombor yang ada ni, negati 8/15. 2 tolak 5x kuasa 3/2 tambah C. Baru dah dapat satu lagi markah. Okay. Integration. Sebab kita ni ada belajar banyak function ni. Exponential. Function. Okey. Peraturan yang pertama. Okey, katakan saya ada nak integrate of exponent to the power of 5x respect to x. Okey. Sebenarnya kalau kita nak buat integration, kita sama juga. Setiap kali nak buat integration ni, 2 step tu mesti ada. Kan? Yang pertama, salin soalan. Itu yang pertama. Kemudian kita akan ambil kuasa ni, kita differentiate. Dapat berapa ni? Differentiate dapat 5. Tapi ingat integration ni kalau kita dapat satu benda yang baru, 5 tu benda yang baru. Letakkan dia di bawah. Maka itulah jawapan dia. Selesai. Maknanya, ingat integration dia ada 2 step. Yang pertama, ini step yang kedua. Okey, amalnya 2 langkah je. Yang pertama salin soalan.
Yang kedua, differentiate kuasa letak bawah. Setiap benda baru letak bawah. Maka itulah jawapan dia. Okey. Peraturan yang kedua. Kita integrate tetapi base dia bukan E. Base dia katakan saya ambil 5 juga lah. 5 kuasa 5X. Pun saya ambil contoh lain. Saya ambil 8 lah. 8 kuasa 5X. Sebenarnya jawapan dia hampir sama dengan eksponen. Kita akan salin soalan. Salin soalan bahagi dengan differentiate kuasa. Dapat 5. Okay. Tetapi disebabkan base dia bukan E, dia nombor, maka kita akan ada tambahan. Tambahan tu ingat, setiap kali tambahan untuk integration mesti letak di bawah. Ln 8. Tambahan dia. Okay. Maksudnya kita ada tambah ln, base dia apa? 8. 8 lah. Kemudian tambah C. Okay. Maknanya, kalau kita jumpa soalan indeks, kalau base E, kita hanya buat 2 step je lah. Kalau base dia bukan E, maka jawapan dia perlu tambah sikit. Mesti ada ln, apa base yang kita bincangkan? Base 8. Okay. So, untuk tajuk integration ni, kalau nak integrate, kita tengok berpandukan pada 2 ni. Okay, kita tengok contoh. Okay, katakan saya ambil soalan. Contoh yang keempat. Okey, kita ambil contoh 4. Saya ambil soalan B. Soalan B ni integrate of exponent to the power 4x plus 1 respect to x. Okey, maka apa jawapan dia ni? Step yang pertama apa? Salin balik. Ya, salin soalan. Yang senang kerja tu, salin soalan. Bahagi dengan? Sudah. Sampai. Yes, kita differentiate kuasa ni letak bawah. Itulah jawapan dia. Tak pasal-pasal 2 markah. Kan senang tu. Okey, kita tengok macam senang sangat ni. Kita tengok soalan D pula. Okey, soalan D. Soalan D, integrate of 3 to the power of 1 minus x. Okey, jadi nampak kan? Kita punya base dia bukan E lagi dah. Dah nombor. So, hati-hati sikit dah. Yang pertama, salin soalan. Dan kita akan bahagi dengan apa? Differentiate kuasa. Ya, differentiate kuasa dapat? Ya, negatif 1. Tapi tak boleh berhenti di situ. Dia ada tambahan. Apa tambahan dia? Ln 3. Ya, ln 3. Dah, itulah jawapan. Okey. Jadi kalau kita ni susun balik, jawapan dia adalah negatif 3 kuasa 1 tolak x per ln 3. So kita biar macam tu je jawapan dia. Okay. So ingat, dia berbeza dengan kalau base dia E dengan base dia nombor. Kalau base nombor, dia ada tambahan. Okay. Kadang-kadang kita akan jumpa soalan. Kita tengok soalan E. Soalan E. Integrate of exponent x plus exponent negative 2x multiply by e to x. Kan? Ini kan nampak macam LE pula ni. Sini kurungan eksponen kuasa x. Okey. Dalam integration, dia tak ada peraturan product rule, quotient rule, tak ada. Okay? Dalam integration dia tak ada benda tu. Okay? Jadi kalau kita jumpa macam ada 2 kurungan ni. Okay, 2 kurungan, kita mesti expand. Ni. Ni darab sini dan seterusnya. Okay. Jadi kita integrate. Kita guna peraturan. Kalau darab, kuasa akan jadi tambah ke tolak? Tambah. Maka bila saya darab, dia akan dapat E kuasa. Kuasa berapa? X tambah 2X. 3x. Yeah, 3X. Tambah. Yang ini apa jadi? Kalau darab? Kosong. Okey, kita teruskan kosong. Kemudian sebenarnya kalau kita tulis balik. E kuasa kosong berapa?
Satu. Satunya yang kosong lah. Okey, kemudian kita integrate. Yang pertama apa jawapan? Salin. Lepas tu bahagi dengan? Yes. 3. Integrate satu dapat apa? X. Jangan lupa. X tambah C. Dah. Selesai. Itulah jawapan dia. Kan senang tu. Okay. Yang F tu kamu kena dia berkongsi lah. Yang F tu E kuasa negatif X per E kuasa X. Tambah 2E 2X per EX. Okay. Yang tu kamu cubalah. Okey. Kita teruskan contoh yang kelima. Okey, contoh yang kelima. Setakat ni ada apa nak tanya? Ada. Tak ada ya? Okey. Ada. Untuk contoh yang kelima, kita tengok lagi peraturan. Ni ada lagi nota ni. Okey. Nanti kamu nak study ni, kamu rujuk je pada nota yang saya bagi ni. Ni saya dah ringkaskan ni. Kan kalau study kan ikut nota kuliah ni, banyak ni kamu kena ingat ni. Okey, ni semua nota ni saya dah ringkaskan ni. Kalau kamu jumpa 1 per X. Ni paling basic lah ni. 1 per X. Okey, syarat dia. Kita jumpa je 1 per X. Syarat dia mesti kuasa 1. Kuasa 1 je, maka mesti dapat ln. Tambah C. Okey, itu syarat dia mesti kuasa 1. Jadi kalau kamu nampak katakan 1 per X kuasa 2. Janganlah selamba pula. Ln X kuasa 2 tambah C. Itu salah. Okey. Dia bukan maksud dia jumpa je 1 per semua dapat ln. Dia tak boleh macam tu. Dia mesti syarat dia kuasa 1. Kuasa 1. Kalau kuasa 2, kuasa 3, kuasa 10, kita guna peraturan yang awal tadi. Ni sepatutnya dia mesti gunakan cara tadilah. Jadikan dalam bentuk indeks. So kita akan integrate macam biasalah. Dia tak akan dapat ln. Hanya untuk kuasa 1 je. Okey, so ingat. Dengan semua kamu nampak mesti dapat ln. Salah. Okey, peraturan yang kedua. Ini kalau katakan saya kembang ni. 1 per 2X tambah 5. Contoh. Okey, kita tengok je. 1 per. Tengok 1 per X kuasa berapa? Kalau kuasa 1 memang jawapan dia mesti dapat ln. Mesti dapat ln. Ln. Jangan ln X je. Semua ni. Semua ini bawah ni. 2X tambah 5 tambah C. Macam tu je. Okey. Ingat untuk kuasa 1 je. Dapat ln. Dan penulisan ln ni dia ada dua jenis penulisan. Sama ada kamu nak gunakan kurungan biasa ataupun sebenarnya dia lebih tepat guna ni ln modulus. Sepatutnya lebih tepat guna macam tu. Okay. Tapi kalau kamu gunakan in bracket tu, bracket biasa ni, maka kamu kena ingat kalau negatif dia tak boleh. Mesti dalam dia sentiasa positif. Okay. So boleh tulis sama ada kurungan biasa ataupun buat kurungan ada modulus. Okay, dua-dua tu kita terima lah. Okey, kita tengok contoh contoh 5B. Tengok contoh 5B. Okey, soalan B. Okey, soalan B ni kalau kita tengok integrate of 1 over. Okey, tetapi saya dah terlupa ni. Sekali lagi. Okey, untuk yang nota tadi, kalau katakan macam ni kan, dia sebenarnya dah ada tambahan ni. Dia ada tambahan sebab asalnya memang dapat ln, tetapi in bracket ni kalau kita differentiate dapat apa? 2. So dia ada tambahan, dia tinggal ni. Dia sama macam tadi dia nampak je kurungan, boleh ambil jawapan tapi kena ada tambahan. Differentiate in bracket dapat 2. Ingat ni bila kita dapat 2 tu satu benda yang baru. Integration ni kalau benda baru mesti letak di bawah. Kalau differentiation letak depan. Kalau integrate letak bawah. Okey, sini pun sama juga ni. Ini sama dengan disebabkan kuasa 1. 1 per X kuasa 1. Maka jawapan dia mesti dapat ln.
Lon tetapi jangan lon X. Semua yang di bawah. Ya, tetapi adakah ini jawapannya? Kenapa dengan berapa? 3. Ya, betul. Per 3. Okey, settle. So, hati-hati yang tu. Kemudian, kita tengok satu lagi contoh. Soalan C. Soalan C. Integration of 3 over 1 minus 2x respect to x. Okey, yang ini kalau kamu nak sedang ni 3 ni saya boleh keluarkan. 3 boleh keluarkan. So saya ni kalau kita belum mahir ni saya keluarkan macam mana. Sebenarnya kalau dah mahir boleh terus buat. Okey, 3 ni kita keluarkan. Okey, integrate yang ni dapat apa ni? Dapat apa? Ln. 1 tolak 2x. Ya, betul. Tetapi jangan berhenti di situ. Kena per dengan Negatif 2. yes, negatif 2. Jangan lupa tambah C. Okey, bila sampai di situ itu bukan jawapan. Ringkaskan negatif 3 per 2 ln 1 minus 2x. Okey, macam tu. Okey. Jadi kita tengok sikit ada nota ni. Tambahan, kalau kita ada integration of 3x dx. Kalau kita nak keluarkan, pastikan kita boleh keluarkan daripada integration nombor saja. Nombor saja. Ini betul. Tetapi kalau katakan tengok macam payah sangat nak ni, kamu tukar je x ni kamu keluarkan 3 kat dalam. Maka ni salah. Okey. Ingat dalam integration ni tak boleh suka hati je kita main keluar je. Macam ni kan macam payah je nak integrate ni. Saya keluarkan x, maka saya letak 3 kat dalam. Maka kamu integrate 3. Dia tak boleh macam tu. Sebab bila integrate respect to x, x ni mesti berada di dalam. Jangan pergi keluarkan. Kita hanya boleh keluarkan nombor saja. Okey. So yang pertama ni betul lah. Yang ni tak boleh. Sebab x ni dia mesti berada dalam integration. Itu yang peraturan tadi. 3 je yang saya boleh keluarkan. Tapi jangan kamu keluarkan 3 per 1 tolak 2x. Integration of dx. Tak boleh lah macam tu. Sebab x ni dia tak boleh keluar daripada integration. Okay? Kita hanya boleh keluarkan nombor saja. Okey, macam mana setakat ni? Okey, sir. Okey. Bagus, Bagus. Semangat. Luar biasa semangat. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Okey, bagus. Okey, jadi habislah 1.1. Okey, jadi ada apa nak tanya tak? Baru nak semangat. Ya. So, kita kalau 1 tolak 2x tu kan? Ya. Kalau x tu dia kedua, kita bandingkan juga ke? Macam mana? Sorry? Maksudnya kalau saya katakan kalau nak learn kan hanya kuasa 1 je kan? Ya, betul. Tapi kalau macam soalan yang atas tu, 1 tolak 2x tu, tiba-tiba x dia ada kuasa 2 ke, kuasa 3 ke, tak boleh learn juga Tak boleh. Sebab learn ni hanya untuk kuasa 1 je. Jadi ingat saya punya nota tadi. Yang ni kan? Ni kuasa 2 ni, dia tak boleh selamba je dapat learn. Yang kita buat, dia kena balik kepada bentuk indeks. Bila tukar dalam bentuk indeks, baru kita gunakan integration cara biasa je. Dia tak akan dapat ln. Okay? Boleh? Maksudnya yang ni. Yang ni kan? Yang ni kamu akan dapat, dia tak akan dapat ln. Dia akan dapat kuasa 1 per. Ada macam tu. Maksud dia, selain daripada kuasa 1, dia kena buat cara biasa. Maksudnya kuasa akan bertambah 1 bagi kuasa yang baru. Dia tak akan dapat ln. Sama juga untuk kuasa 3, kuasa 10, dia tak akan dapat ln. Ln ni hanya untuk kuasa 1 je. Ni kuasa 1 je. Okay? So yang lain ni kita tak tengok. Kita tengok yang X ni. Betul, sir. Okay.